Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi. Baru mula sebenarnya, bukan sambung, baru start. Sebelum ni muqaddimah. Kalau kitab saya usia 5. Usia 5 betul. Kitab pun dah hancur, nampak kitab baru lagi. Bukan usia 5 sama kan? Okay. Yang Jawi muka surat 4. Yang Jawi muka surat 4. Qala al-mu'al. Kejap. Yang atas sekali itu adalah kata musannif rahimahullahu ta'ala. Atas sekali itu dalam kurungan tu. Bawah tu bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Yang atas tu lah yang kebiasaannya dibaca oleh ustaz-ustaz kita ketika mula nak baca kitab. Yang atas sekali kata musannif rahimahullahu ta'ala. Cuma bahasa Arabnya qala, tu kata qalal musannif, berkata musannif. Musannif tu maksud pengarang. Lepas tu rahimahullahu ta'ala ada, cuma ditambah lagi lah qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana, mudah-mudahan dapat manfaat bi'ulumihi, dengan ilmu yang dia nak sampaikan, fid darain, dan dapat manfaat di dua negeri, dua kediaman. Maksud kediaman di dunia, kediaman di akhirat. Amin ya rabbal alamin, tu amin lah. Itu yang biasa dibaca. Kata pengarang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh tengok belah kanan tu ada oh tak ada yang Jawi, Jawi ada Jawi jadi ya. Tengok yang belah kanan tu, luar kotak tu, nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Ini kitab, nama kitab tu Sulam Mubtadi, nama kitab tu. Kitab yang kat luar tu, maknanya ada dua kitab lah. Pengarang yang kat luar tu maksud luar daripada kotak. Luar daripada kotak. Muka surat 4 tu kan, luar daripada kotak tu. Itu dia nama kitab dia Sulam Mubtadi. Dalam kotak nama dia Kifayatul Muhtadi.
Dalam kotak tu pula, muka surat 4 tu muka surat apa? Satu lagi. Luar tu kitab Sulamul Mubtadi karangan Syekh Daud. Dalam tu kitab Kifayatul Muhtadi, dalam kotak Kifayatul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Nur. Tapi sebenarnya dalam kotak ni pun ada karangan Syekh Daud juga, iaitu dalam kurungan. Dalam kurungan tu sebenarnya yang duduk kat luar tu lah. Yang kat luar tu dia masuk sikit-sikit. Jadi kalau kita tengok, kalau yang Rumi yang dalam kurungan aja. Itu kalam perkataan karangan Syekh Daud Al-Fatani yang Rumi. Dalam kurungan tu Syekh Daud, luar kurungan Syekh Muhammad Nur Kifayah. Jadi ada 2 kitab dalam ni. Cuma ini kalau tengok nampak jauh-jauh ni kat luar ni, ini kitab Sulamul Mubtadi. Tapi kan ringkas. Kadang-kadang baca tak faham. Kita nipis je. Lupa lagi nak bawa. Kita nak bawa dah lupa je. Nipis kitab tu. Jadi kalau baca macam tak boleh nak faham sebab terlalu ringkas. Maka itu siapa buat tu? Syekh Daud. Maka Syekh Daud ni siapa? Yang kita khatam itu musalli tu orang sama. Tapi dia karang kitab lain pula, nama kitab Sulamul Mubtadi. Dalam kitab tu ada 4 rubuk, 4 ada. Bab ibadah, bab munakahat, muamalat, jenayah. Ada 4 dalam tu. Tapi kitab musalli hanya bab sembahyang aja. Tu beza dia. Jadi kat luar ni kitab Syekh Daud, dalam Syekh Muhammad Nur. Dalam kurungan pun Syekh Daud juga. Sebenarnya dalam kurungan tu yang kat luar ni lah. Yang kat luar ni. Jadi bila dia ambil 1-2 baris daripada kalam perkataan Syekh Daud, orang tak faham, dia tulis, lepas tu dia terang panjang. Ambil lagi 1 baris, letak tulis, terang panjang. Begitulah. Tapi yang dalam Rumi tak ada feel. Sebab kita ada kurungan, ada luar kurungan. Mana feelnya? Tak ada feel lah. Tak ada feel pun. Jadi kita boleh nampak, oh gitu. Jadi maknanya kita boleh nampak dia punya, kalau tengok jauh dia punya pendek je dia punya tu. Pendek je. Kalau kita bariskan dia mungkin ada sampai 3 atau 4 baris je. Tapi tengok berapa baris lagi yang disyarahkan. Ini namanya matan, ini nama syarah. Ni matan, ni syarah. Kalau nak lebih lagi, cari kitab hasyiah. Biasanya kitab Arab lah. Kitab hasyiah. Dia ada dalam 12-13 jilid. Daripada besar ni, jadi 13 biji. Itu dia panggil hasyiah. Maknanya dia syarahkan syarah. Disyarahkan syarahan itu. Okay. Jadi, itulah yang kita nak ngaji ni. Bila dia kata musannif, atas sekali kata musannif rahimahullah ta'ala, dia kata musannif tu bermakna kata Syekh Daud. Tapi siapa yang kata? Syekh Muhammad Nur, cicit saudara dia. Syekh Muhammad Nur yang mengarang kitab Kifayah, dia kata pengarang. Dia tu pengarang juga. Dia kata pengarang, iaitu Syekh Daud, iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Jadi maknanya pengarang kata dekat pengarang ni. Dia dah pengarang dah. Dia kata pengarang, tapi pengarang kitab Sulam. Tapi aku pengarang kitab lain. Jadi kata pengarang. Jadi pengarang kata dekat pengarang. Okay. Apa dia kata? Apa dalam kitab Sulam tu? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Sulam. Wa bihi nasta'in. Itu yang Syekh Daud kata. Tiba-tiba boleh faham? Tak boleh faham. Sebab tu Syekh Muhammad Nur dia terangkan, yang bawah ni yang Rumi tu, inilah penerangan kenapa Syekh Daud mula bismillah. Kenapa tak mula dengan alhamdulillah ke? Allahu Akbar ke? Apa-apalah, mula dengan apa-apa. Kenapa mula bismillah? Kenapa dalam kitab dia terangkan. Dia akan terangkan. Jadi sekarang ni kita sedang mensyarahkan, membahaskan tentang kenapa mula dengan bismillah. Kenapa Syekh Daud mulakan kitab dengan bismillah. Saya silap malam ni tu aja. Bukan syarah bismillah. Syarah bismillah tu panjang lagi. Bismillah tu apa, ba tu apa, sin, ba tu apa, isim tu apa, Allah tu, itu lagi panjang. Ini bukan syarah bismillah. Syarah kenapa mula dengan bismillah. Okey. Syekh Daud kata pengarang kata Syekh Daud, Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Kata Syekh Daud. Sekarang ni Syekh Muhammad Nur nak terangkan kenapa Syekh Daud mula dulu. Telah mulai oleh musannif,
telah mulai oleh Syekh Daud, pengarang kitab Sulamul Mubtadi. Musannif karangannya telah mulai, telah dimulakan oleh Syekh Daud dalam kitab Sulamul Mubtadi. Karangan dia, kitab karangan dia tu dengan basmalah. Dengan basmalah. Dengan basmalah. Jadi basmalah ni Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi dia panggil tasmiyah. Tasmiyah. Tasmiyah ni bismillah je. Ini singkatan. Macam takbir maknanya Allahu Akbar. Itulah. Tahmid alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah bismillah. Itu. Apa lagi? Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Apa lagi? Ingat macam-macam dia ada. Ta'awuz a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa lagi? Kena cari jumpa lah. Okey. Jadi apa ni basmalah ni? Basmalah tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan, bukan singkatan, dia panggil gelaran. Gelaran. Kata gelaran. Bukan singkatan. Basmalah bukan singkatan. Okay. Tapi itulah kita cakap tu kita faham. Okey. Basmalah. Kerana mengikut, sebab apa mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana mengikut akan segala kitab-kitab. Kerana tiru, copy paste. Bukan copy paste isi, cara, susunan tu. Mengikut akan segala kitab-kitab. Susunan tu pengarang kita tiru kitab-kitab. Kitab mana? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab-kitab suci lah sebelum ni. Atas segala anbiya dan anbiyanya dan rasulnya. Mana-mana nabi ke rasul yang terima kitab, dia ada susunan. Apa dulu, kemudian apa, isinya apa, ada cerita dia. Last kali apa. Susunan tu mengikut kata dia, kitab-kitab yang kita tahu Quran aja lah. Kitab-kitab terdahulu semua mulakan dengan bismillah. Katanya gitu. Tapi Fatihah kita dalam Quran memang mula dengan bismillah. Sebab ayat surah yang pertama Fatihah, ayat yang pertama bismillah. Betul dah. Tapi kalau surah-surah kitab-kitab yang lain, begitulah katanya. Riwayatnya begitulah. Mana-mana kitab yang diturunkan oleh Allah, Jibril bawa turun, istilah dia panggil nuzul. Pagi tadi dah sebut, kita sebut pagi tadi sebut part lain, ni sebut part lain pula. Bila kita nisbahkan kepada kitab ataupun wahyu, kita kata nuzul. Nuzul tu maksud turun. Lepas tu kita panggil nuzul Quran. Nuzul tu maksud turun. Kalau hadis kita nisbahkan, kita guna ayat, kita guna perkataan warid. Warid tu datang. Ala air warid maurud yang kita belajar, air datang, air menunggu kan warid tu. Warid tu maksud datang. Datang. Jadi kalau kata warid daripada nas, Quran ke hadis? Sah, tak ngaji. Warid datang daripada nas kan adalah Quran dan hadis. Warid datang. Warid daripada nas. Warid datang daripada nas. Dia pun tanya, yalah nas tu ada dua. Quran ke hadis? Dia tak faham. Bila sebut warid, automatik hadis. Telah diturunkan kepada kita daripada nas. Yalah dah tahu diturunkan tu ataupun nuzul, hadis ke Quran, patutnya tak payah tanya. Bila sebut turun maknanya Quran. Bila sebut warid ataupun datang maknanya hadis. Itu dia punya tu. Kitab-kitab yang diturunkan. Sebab tu turun, diturunkan. Apa yang turun ni? Yang turun tu Jibril. Jibril. Kenapa kata Jibril turun? Pertama, langit adalah kediaman penduduk langit. Yang kedua, turun dengan maksud Jibril ni satu makhluk yang mulia kan. Atas adalah satu arah yang mulia. Maka nisbahkan, Jibril punya besar. Kan kita kata besarnya Jibril tu 600 sayap. Besarnya Jibril tu 600 sayap. Kalau dia duduk, bumi tak tahulah besar mana. Dia tak boleh naik turun. Bukan tak boleh, tak logik nak naik turun macam mana. Sebab bumi tu lain. Kalau ada mungkin, kalau kata kita nak bayang besarnya Jibril, besar tu je. Dia tak boleh naik turun sebab ada macam tu je. Nak naik turun macam mana? Dia sekadar
ayat istilah pinjaman nak bagi tahu tempat yang mulia, arah yang mulia turun. Itu maksudnya. Itu maksud turun. Jibril turun kan. Segala kitab yang diturunkan, dan kitab pula kata turun. Jibril bawa turun. Nuzul. Kerana apa guna perkataan turun? Sebab atas adalah mulia, bawah kurang sikit. Jadi dia gunalah istilah tu. Okey. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasalah kita perlu faham bukan Allah tu turun. Tu kena mengaji tauhid tu. Bukan Allah tu turun. Diturunkan oleh Allah. Buddha kata Allah suruh Jibril turunkan. Okey. Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala anbiya. Mana-mana nabi, anbiya tu jamak daripada nabi lah, dan rasulnya, mana-mana rasul. Adalah semulia-mulia itu Al-Quran. Termasuklah susunan mana-mana kitab yang Allah turunkan. Susunan ni bismillah dulu kat atas. Mula-mula bismillah. Jadi Quran pun gitu juga, dia kata. Jadi oleh kerana kitab yang sangat mulia, susunannya begitu, maka kita pun tiru juga susunan je tiru. Susunan je tiru. Okay. Maka baguslah tiru Quran, baguslah susunan tiru. Okay. Al-Quran yang diturunkan dia atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita dah tengok ni. Sabda Nabi. Nak terangkan lagi kenapa Syekh Daud dia mulakan kitab dia dengan bismillah. Bagi kita tak kisah, benda baik buat ajalah. Tu bagi kita. Mana boleh, kena tahu sebab. Kenapa dimulakan dengan bismillah? Yang pertama sebab tadi, ikut uslub ataupun cara ataupun susunan Quran ataupun kitab-kitab terdahulu yang dimulakan dengan bismillah. Okey. Ada lagi, kuatkan lagi kenapa nak mulakan dengan bismillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatu kulli kitabin. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim itu permulaan tiap-tiap kitab. Kitab tu dengan maksud yang wahyu lah. Jadi nak kuatkan lagi dengan hadis. Dahlah Quran kita pun gitu. Kitab-kitab yang terdahulu pun mulakan dengan bismillah. Kan baik kalau kitab yang kita karang mulakan dengan bismillah. Itu nak gitu. Dan telah dinakalkan daripada yang telah dinakalkan, telah dipetik, telah dipetik. Kalau macam kalau kitab kita pun petik daripada kitab ni, dinakalkan. Kita ambil daripada kitab, telah dinakalkan. Telah ditulis boleh juga daripada Abi Bakar At-Tunisi bahawa telah ijma' ulama, sepakat ulama al-muslimin atas bahawasanya telah memulai Allah Subhanahu Wa Taala akan tiap-tiap kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama lagi lah, cerita yang sama lah. Nak bagi hujah, banyak semua kitab mulakan bismillah. Hujah lagi. Dan telah berkata Nasafi pada tafsirnya. Nasafi ni tabi'in. Kata qil. Kata qil kita nak terjemah apa? Kata tu kata, qil tu pun kata. Kan qala qul kan kata kan. Qul huwa Allah, katakanlah. Qil lah tu. Jadi kata tu kata, qil tu kata. Jadi apa? Kata-kata. Tapi maksudnya bukan gitu. Maksudnya diceritakan, diriwayatkan. Dengar-dengar. Macam tu lah. Kalau bahasa ni tak cantik sangat guna, tapi orang dulu guna juga, dihikayatkan. Hikayat ni kan macam tipu sikit kan, macam dongeng kan. Tapi orang dulu hikayat tu tak semestinya dongeng. Orang sekarang baru guna dihikayatkan, diceritakan. Kata qil, dikatakan. Bermula segala kitab-kitab yang diturunkan daripada langit kepada dunia. Jibril buat turun lah, iaitu 104. Iaitu tidak itu nanti dulu. Yang pertama, kita tak wajib beriman dengan angka 104.
tak wajib beriman dengan angka 104. Malah sebenarnya ada khilaf, ada ulama kata 114. Kita tak wajib beriman dengan angka tu. Sebab tu dia kata qil, diceritakan, dengar khabar. Maka kita tak wajib beriman dengan angka tu. Bukan tak wajib beriman dengan kitab. Tak wajib beriman kitab, kufur. Mana boleh? Angka tu yang tak wajib. Ya. Yang kita wajib beriman, berapa banyak Allah turunkan kitab, semua kita beriman. Banyak mana pun, itu yang wajib. Dan kita wajib beriman secara detail 4. Tu detail tu maksud tahu dapat kepada Rasul yang mana, kitab nama apa. Itu secara detail. Yang kata beriman dengan kitab tu kan, rukun iman tu kan beriman dengan kitab. Tu kitab tu yang wajib yang mana 4 aja. Bukan 104, 4. Secara tafsir, secara detail 4. Itu wajib beriman. Tapi selain daripada 4, ada juga ulama kata wajib beriman bukan 4, 6. Ada 2 lagi. Kejap nak tengok ada tak kat bawah ni. Mana lagi 2? Suhuf 2 je. Sebab saya sebut 2 kan? 2. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim terima suhuf. Bila kata suhuf, mana satu lah sekurang-kurang. Banyak pun tak apa. Ini yang wajib, ni yang wajib. Angka, wajib beriman dengan angka. Bukan wajib beriman keseluruhan, wajib beriman banyak mana pun. Angka, nak cerita angka. Wajib beriman, Nabi Ibrahim ada 1 suhuf, Nabi Musa ada suhuf juga. Jadi sebenarnya sebab apa wajib beriman, sedangkan dalam rukun iman kitab 4 aja. Sebab dalam Quran kata ada suhuf Ibrahim wa Musa. Sedangkan dekat Nabi Daud, Nabi Daud, Nabi Syith, Nabi Adam tak sebut dalam Quran. Maka kerana tu tak wajib beriman dengan angka itu. Hanya wajib beriman dengan angka 4, setengah ulama kata 6. 2 lagi, suhufi Ibrahim wa Musa. Dengan tolak suhuf Ibrahim, tolak suhuf Musa, macam tolak Quran. Jadi 6 lah. Beriman dengan kitab berapa? 6. Kan gempak punya tu. Jangan lawak kerja-kerja gitu. Okay. Angka tu tak wajib. Malah dia ada khilaf. Berapa? Yang wajib sejak Nabi Adam sampai Nabi kita, semua yang Allah utuskan kitab aku iman. Semua yang Allah utuskan suhuf, turunkan suhuf, aku beriman. Banyak mana pun. Malah sebagai ulama kata makruh, malah tak digalakkan letak angka 104 ke berapa. Samalah macam kita tak digalakkan untuk letak angka dekat Rasul. Berapa ada? Rasul ada berapa? 313 kan? Ada kata 314, ada kata 315. Yang paling masyhur 313 Rasul. Yang wajib beriman 25 secara tafsir ada dalam Quran. 313. Ulama kata kalau boleh jangan kata 313. Walaupun sama macam perang Badar punya kan. Jangan kata 313. Sebab kalau kita kata 313, jika 350 hakikatnya macam tolak je baki dia. Bukan tolak, macam tolak. Kita tak tolak. Kalau letak Nabi ada 124 ribu. Macam mana kalau 125 ribu? Hakikatnya macam kita tolak je 1000 lagi. Macam bukan tolak. Maka sebab tu jangan letak angka. Letaklah banyak mana pun aku beriman. Tapi sebahagian dia kata letak je lah angka tu. Dia letaklah angka. Okey, 104, 114. Yang ada dia kata suhuf dari Nabi Allah Syith 60. Nabi Allah Syith anak siapa? Syith. Tu Syith. Nabi Allah Syith. Anak siapa ni? Anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam, Nabi Syith ni. Yang kita kenal Habil yang Qabil aja. Mana ni? Langit okey. Syith tu Shin Ya Tha Syith. Anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam ada 41 anak Nabi Adam. Setiap yang lahir
Kembar. Kembar laki perempuan. Sebanyak 20 kali kelahiran lah, 20 kali kandungan. Maknanya 40 lah. Laki perempuan. Yang terakhir ke 41, seorang lelaki. Itulah Nabi Allah Syith. Shin ya Tha, Syith. Dekat dia Nabi lah. Maknanya anak-anak Nabi Adam yang lain bukan Nabi lah. Bukan lah. Dia ni yang dapat 60 suhuf. Apa beza suhuf dengan kitab? Kitab dia complete set. Ada tentang hukum hakam, ada tentang kisah-kisah cerita, ada tentang akidah ketuhanan, ada macam-macam, semua cukup. Tapi suhuf tak cukup. Contohnya suhuf ada cerita tentang Rasul terdahulu, cerita Nabi aja. Ada suhuf cerita tentang ibadah, sembahyang, ibadah aja. Bab jual beli tak ada, bab lain-lain tak ada. Macam tu. Suhuf ni dia macam tak lengkap lah. Dia hanya beberapa topik tajuk saja. Dan biasanya tak tebal lah. Tak banyak lah. Tapi kalau kitab complete set. Tu beza dia. Suhuf 60. Ada khilaf. Ada sebagai ulama kata 50 aja Nabi Syith ni. 50 aja. Okey. Dan suhuf Nabi Allah Ibrahim 30. Ni pun khilaf juga. Ada kata Nabi Ibrahim dapat 10 aja. Sebenarnya tak kisah pun, bukan jadi apa pun kita. Semua cerita aje. Dan suhuf Nabi Allah Musa dahulu sebelum daripada diturunkan Taurat. Sebelum dapat Taurat, Nabi Musa dapat suhuf dulu. Okey, 10. Okey. Berapa dah? 6, 7, 8, 9, 10, 100. Lepas tu 4. Taurat dan Taurat Musa dan Zabur Daud dan Injil Isa dan Furqan iaitu Al-Quran yang diturunkan dia atas Nabi kita Muhammad SAW. 1/4. Tapi ada khilaf lagi yang kata Nabi Allah Syith 50 aja. Nabi Ibrahim 10. Nabi apa lah? Baik baki dah. Mana dobit Dobit pun dah hilang. Tak jumpa cari. Ada khilaf lah kat situ. Okey. Okey, kenapa Furqan? Sedangkan Quran kan, Furqan. Al-Quran ada 99 nama. 99. Kalau kita hafal pun bagus. Tapi daripada hafal nama Quran, baik hafal Asmaul Husna lagi bagus daripada hafal nama Quran. Kalau Asmaul Husna 99 dah hafal, barulah hafal nama-nama Quran. Ini nama Quran hafal, tapi Asmaul Husna tak hafal, tak kena prioriti je tu. Furqan, apa lagi, Al-Huda, Al-Kitab, Al-Karim, Al-Majid kan, ya. Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim kan, macam-macam. Ada 99 kan. Salah satunya Al-Furqan, petunjuk. Wajib beriman satu-satu, iaitu kitab yang 4 tu lah. Yang 4 tu wajib. Kalau tak beriman, kufur. Taurat kepada Nabi Musa kena tahu secara detail sikit je lah detail, sebab dia rukun iman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kena pegang gitu. Kalau tidak, rukun iman kita tak sempurna. Dengan Nabi Musa, bahasa dia bahasa Ibrani. Ada kata bahasa Hebrew. Bahasa sekarang ni Hebrew, Ibrani. Apa? Israel. Ya, Israel. Iyalah Nabi Musa kan Bani Israel. Okey. Katanya bahasa Ibrani. Dan sekarang tak ada dah Taurat yang original kerana telah ditokok tambah oleh orang Yahudi. Walaupun dalam kitab Taurat yang asal ada sebut tentang Rasul yang terakhir akan diutuskan nanti adalah daripada keturunan Nabi Ismail AS. Sedangkan Nabi Musa ni keturunan Nabi Ishaq AS. Adik-beradik kan, adik-beradik mak lain. Memang dah ada dalam Taurat, menceritakan tentang dalam Taurat tu nanti keturunan kau ni straight naik atas Yaqub, lepas tu Ishaq, lepas tu Nabi Ibrahim. Keturunannya Nabi Ibrahim, jangan lupa daripada Siti Sarah. Jangan lupa Nabi Ibrahim ada seorang lagi isteri.
yang asalnya hamba tu, Siti Hajar. Ada anak, jangan lupa. Sebelum dapat Ishak, Siti Sarah orang kata mandul. Orang kata sebab tak dapat anak, dah tua 80 lebih tak dapat anak lagi, orang kata mandul. Kemudian dia tak dapat anak, kahwin seorang lagi daripada hamba, dibebaskanlah, nama Siti Hajar. Dapat anak. Ada khilaf ulama setelah beberapa tahun lepas pada tu. Ada kata berbelas-belas tahun, ada kata beberapa tahun. Tak penting kan tu kan? Tak kisahlah. Lepas pada tu, Siti Sarah mengandung. Lahirlah Ishak. Maka Ishak ni ada abang, nama Ismail, yang telah diletakkan ke satu tempat nama Bakah. Ditinggalkan begitu sahaja. Ditinggalkan isteri, iaitu Siti Hajar dan anaknya. Macam tu je tinggal. Tengah-tengah, kosong, tengah padang pasir. Terkejutlah Siti Hajar. Wahai suamiku, kau nak tinggalkan aku dengan kecil anak ni? Dalam apa? Maksudnya kecil lagi ya. Ada kata dalam kandungan pun ada kata. Ada kata dah lahir, ada kata dalam kandungan. Nak tinggal ke? Nabi Ibrahim sedih, tak paling. Panggil lagi, wahai suamiku, nak tinggalkan aku macam ni? Sekali Siti Hajar kata, adakah ini arahan daripada Allah? Ya, kata Nabi Ibrahim. Kalau tu dia Allah takkan sia-siakan aku. Kalau ikut riwayat kita tak bersalin lagi, kemudian bersalin. Kalau riwayat kata bersalin, kecil lagi. Lepas tu tak tahu nak makan apa, jadilah air Zam-Zam. Nabi Ismail dia kaki dia tu kan, tunjal keluar air. Siti Hajar pergi cari makanan, tak jumpa, tengok ada pokok kurma. Kemudian diwahyukan, gerakkan, jatuh kurma, boleh makan, kuat sikit. Air pula tak ada. Masa tu tak ada air lagi, air Zam-Zam tak keluar lagi. Kulu pergi. Yang kita panggil Innas Safa wal Marwata. Sesungguhnya Safa dan Marwah tu, berlari-lari anak tu, itu yang kita dah sampai jadi syariat kita masa buat haji tu kan, Safa Marwah. Safa Marwah. Kenapa ada air kat sini? Oh, banyaknya air. Rupanya dekat kaki Nabi Ismail. Korek makin banyak. Korek makin besar. Makin besar. Buat kemah terus kat situ, duduk situ. Ada sumber air dekat padang pasir. Datang pedagang lepas pada tu, ada sumber air ya. Nak minta tumpang boleh tak duduk sini sebab ada sumber air? Boleh. Lama sekarang jadi Mekah. Pendek cerita lah. Panjang kan. Ada cerita tu dalam Taurat. Dia tahu dah bahawasanya keturunan Ishak ni akan berhenti kat Nabi Isa. Dalam Taurat masa tu Nabi Isa tak ada lagi, tapi dia akan berhenti kat satu Nabi yang lain. Kemudian lepas pada tu keturunan lain adalah Rasul akhir zaman. Tapi dia orang ubah. Mana boleh, keturunan kita lah. Dia pentingkan keturunan kita sepatutnya jadi Nabi. Dia buat kajian. Buat kajian Rasul akhir zaman. Dia buat kajian daripada kitab Taurat. Rasul akhir zaman akan hidup kat satu lembah. Ada satu lembah dia pun kaji. Diorang memang suka kaji. Sampai sekarang diorang suka kaji. Lepas tu diorang lebih dari segi teknologi tu lebih. Kaji. Diorang dapat tahu dekat mana. Memang dekat Mekah. Lepas tu nama tu Yathrib. Dia duduk tepi laut. Dia buat kat situ. Dia kata mudah-mudahan. Tipu lagi. Dah tahu daripada Bani Ismail, Bani Arab ni. Nak akan Rasul akhir zaman. Dia nak tipu lagi. Maksudnya nak try lagi. Dia pakat-pakat pindah duduk dekat Yathrib. Sebab dia buat kajian. Dan tepat kajian dia tu. Dia buat anak beranak dah penuh kat situ. Sebab tu ketika Nabi datang hijrah, dah ada Yahudi kat situ. Yahudi lama dah duduk kat tepi laut. Dan last kali Yahudi ni yang berpaling tadah tu. Bila datang musyrikin Mekah sekarang, kita dah berpakat sama-sama nak jaga negara kan. Percaya lagi orang kafir? Percaya lagi. Kita sama-sama, sama-sama. Bila musyrik datang serang kau depan, dia serang kau belakang. Akhir sekali, panjang cerita, akhir sekali dapat dipatahkan serangan daripada dalam dan luar dan dapat dipatahkan ketika buat khandak tu. Buat apa dia panggil? Longkang, parit besar tu. Dapat dipatahkan. Akhir sekali apa nak buat dengan dorang ni, orang Yahudi yang berpaling tadah, asalnya kata nak mempertahankan sama-sama. Tujuan diorang datang tu nak mudah-mudahan nanti kalau Rasul dilantik nanti kena kat keturunan aku. Padahal dah bagi tahu bukan Bani Israel. Dia duduk juga kat situ. Tapi cerdik dia. Akhir sekali macam ni, kita hukum dia mengikut kitab dia sendiri. Buka kitab dia. Apa hukum orang berpaling tadah? Bunuh, mati. Itu. Cerita dah ada dalam Taurat. Zabur kepada Nabi Daud. Kena tahu Nabi Daud
Allah utuskan Zabur. Bahasa dia Qibti. Mesir purba, bahasa Mesir purba, bahasa Qibti. Injil kepada Nabi Isa, bahasa dia Suryani. Semua yang tadi telah diubah. Jadi macam-macam nama. Telah diubah. Malah kalau sekarang telah digabungkan Taurat dengan Injil yang telah diubah tadi. Dia panggil Old Testament dengan New Testament. Kalau buka Bible, dia akan ada Old Testament, New Testament. Old tu Taurat, tapi pun dah ubah. New tu Injil, pun dah ubah. Dua ubah. Dia gabung sekali. Al-Quran yang keempat diturunkan kepada Nabi kita bahasa Arab. Dengan turunnya Quran memansuhkan syariat terdahulu. Syariat sebelum tu mansuh habis. Dan wajib beriman dengan, jangan lupa, suhuf Ibrahim dengan suhuf Musa juga. Kerana menolak dua perkara ni, maka menolak kandungan Al-Quran. Dalam Islam, kitab kita Al-Quran, Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah turunkan antara nama Quran adalah zikr. Az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikr. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, iaitu Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan jaga. Maka Quran takkan boleh diubah. Ubah boleh, tapi dapat kesan. Bukan kata tak boleh ubah, nak ubah. Tak, nak ubah kena panah petik, tak boleh ubah. Itu maksudnya. Tapi lepas ubah je, dia seorang je lah baca. Dia sebar je dapat kesan. Dia sebar je dapat kesan. Semua dapat kesan. Itu maksud Allah jaga. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab yang tak ada keraguan. Dalam macam PNG kan, kalau kita tahu dia adakah masih ada kata yang original? Ada yang original. Dalam Injil ada yang original, tapi ada yang ubah. Sehingga kan tak tahu mana original, mana ubah. Dan diubah atau ditambah tadi dengan setelah ditulis lama lepas tu. Lama dah Nabi Isa bukan wafat, kita orang kata angkat di ke langit. Lama lepas tu 4 orang, kita panggil anak murid, nak kata anak murid pun tak, orang lain lah, 4 orang tulis. Apa nama? Matthew, Lucas, 4, John, apa lagi? 4 tu. 4 tu. Lama lepas tu tulis. Yang ingat-ingat, agak-agak dia hafal lah. Ingat-ingat. Gitu, ada 4. Tak ingat dah. Dulu hafal juga, sekarang tak hafal lah. Ada 4. Tak guna pun hafal, buat apa? 4 ni. 2 orang tulis. Ada orang kata itulah Hawariyun. Tapi ulama pun bahas, bukan. Hawariyun ni bagus, baik. Ni ubah. Lepas tu pula, bila dia tukar perkataan-perkataan tu ditukar pula dengan bahasa-bahasa lain lagi lah. Itu yang jadi father tu jadi ayah. Father. Kan father tu. Asalnya father tu maksud qadim. Asal Injil father tu qadim. Itulah maksud father. Qadim ni maksud, father ni maksud sebelum. Orang lama, sebelum. Itu asal. Waktu tu, jadi last kali jadi father tu ayah. Asalnya qadim, iaitu Allah yang qadim. Dia guna perkataan tu, iaitu kalau kita panggil orang lama. Lama maknanya sebelum. Lepas tu dia panggil bahasa mereka waktu tu lah. Last sekali father jadi ayah. Sedangkan tak. Sekarang tak begitu sepatutnya. Tidak. Dia mula-mula ubah sikit. Tak tahu mana satu. Kerana tu dalam Injil, orang yang dia ada ilmu, dia boleh kesan berapa persen betul ni, macam betul ni, dia boleh kesan, tapi tak banyak. Malah boleh kalau nak berhujah dengan Injil yang diubah tadi pun boleh, tapi bukan dari segi akidah. Boleh nak hujah. Contohnya dalam Injil ada kata, lupa dah ayat dia, lupa hafal juga, habis lupa, banyakkan semut ni. A'nakil khanazir, ujung je ingat. Jangan kamu kalungkan, ambil makna je lah. Jangan kamu kalungkan
rantai belian fi a'naqil khanazir. Khanazir tu khinzir lah, jamak daripada khinzir, di leher babi. Jangan kamu kalung rantai belian dekat leher babi. Itu dalam tu boleh ambil. Sebab dia baik, boleh ambil tu boleh buat hujah. Jangan kamu, pertama babi ada leher. Mana ada leher? Itu satu hal. Yang kedua, babi tahu tak kelebihan rantai belian tu? Tak tahu kelebihan. Maksud dia apa? Jangan kamu ilmu tu, macam mana nak cakap? Jangan kamu ajar orang yang tak nak ilmu. Ilmu mahal, tapi pergi jual murah-murah. Macam tu lah, mudah kata. Duduk sebarkan murah-murah. Orang tak nak pun bagi tahu juga. Ni ilmu ni. Padahal ilmu tu mahal. Dia buat murah-murah. Macam tu lah. Dia tak heran pun dekat ilmu tu. Tu ingat sikit. Jadi kalau kadang-kadang ada orang dia berhujah dengan Injil juga. Boleh? Contoh kata Nabi Isa tu Tuhan. Okey, bawa datang daripada Injil. Injil tu maksud Bible tu lah. Injil yang dia ubah tadi. Bawa datang. Mana Nabi Isa kata dia Tuhan? Secara jelas. Boleh kan hujah kan? Tak ada. Kan tak ada pun. Dia kata bapaku. Kalau sekarang Tuhanku. Maksudnya yang sebelum kita, yang dah ada sebelum kita, itu maksud bapa. Bapa ni betul maksud bapa, father, yang ada sebelum kita. Asal maksud qadim. Betul dah. Tapi last sekali bapa. Itulah yadun. Akhir sekali lama jadi tangan. Tangan jadi Allah ada tangan. Jadi gitu lah. Sama je dia punya. Sama je asalnya gitu. Asalnya tangan yang layak. Akhir tangan betul lah. Tak ada layak-layak dah tangan dah. Dia gitu sikit dia berubah. Sama je. Quran, hebatnya Quran ni, baca satu huruf dapat 10 pahala, tengok dapat pahala, cium dapat pahala, cium Quran. Tapi jangan ada elio. Ada elio jadi haram balik. Cium Quran dapat pahala, tengok Quran dapat pahala, hormat Quran dapat pahala, malah Quran lalu kita bangun dapat pahala. Quran lalu orang bawa Quran, kita bangun. Dapat pahala kerana menghormati Quran. Hebatnya Quran. Kita bangun tak? Quran lalu. Kalau negaraku bangun tak? Siapa biasa tengok wayang dulu? Semua tak rajin tengok wayang ni, semua tak rajin. Tiba-tiba je tak pernah tengok. Dulu. Sebelum start negaraku pakai bangun. Tapi Quran lalu saya tak tahu, orang cerita. Jangan tengok lain macam. Orang yang cakap. Tu tahun 80-an dah. 80-an ke? Lama dah. Sekarang tak ada. Quran lalu bangun. Dan lagi kerana beramal dengan sabda Nabi. Dan ni apa tujuan ni? Cerita apa ni? Cerita tentang kenapa mula kitab dengan bismillah. Kenapa mula kitab dengan bismillah? Kerana beramal. Tadi dah bagi tahu kitab-kitab sebelum ni semua mulakan dengan bismillah. Sekarang nak tambah lagi. Dan kerana beramal dengan sabda Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Maksud dia, setiap pekerjaan yang dicita-cita, yang tiada dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu terpotong, yakni tiada berkat padanya. Tapi terjemahan dia tu kita tak faham. Kullu amrin dhibalin, setiap pekerjaan yang dicita-cita. Apa maksud dia? Pekerjaan yang dicita-cita. Itu terjemahan dia. Kalau kita tengok bahasa Arabnya, amrin dhibalin dengan maksud perkara yang ada nilai. Ada nilai syarak. Itu maksud dhibalin. Mempunyai amrin, pekerjaan, sesuatu perkara yang mempunyai nilai syarak. Tapi dalam ni cita-cita.
Cita-cita dia punya terjemahan. Maksudnya perkara yang mempunyai nilai. La yubda'u, tak dimulakan fihi padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terpotong. Apa maksud terpotong? Tiada berkat ataupun kurang berkat. Boleh tak? Tak ada berkat atau kurang berkat. Jadi bila kat sini setiap pekerjaan yang kita nak buat, yang mana pekerjaan tu ada nilai syarak, maka sunat bismillah. Kalau tak ada nilai syarak, maka tak sunat bismillah. Tak sunat bismillah. Apa maksud tak ada nilai syarak? Perkara yang lekeh-lekeh, perkara yang haram lebih-lebih lagi lah. Perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang lekeh-lekeh, perkara yang kotor-kotor, perkara yang hina. Nak mencuri, bismillah, haram. Duit ni, curi, bismillahirrahmanirrahim, haram. Sebab tak ada nilai syarak tu tak ada. Jadi benda-benda haram, jangan bismillah, haram hukumnya. Perkara makruh pun jangan. Apa saja perkara yang makruh, jangan mulakan dengan bismillah, sebab dia tak ada nilai. Apa benda makruh? Makan jering makruh? Makan budu, apa-apalah benda yang makruh. Tapi masa budu tu kita makan nasi. Budu tu sebagai pencicah aja, jadi boleh bismillah lagi. Boleh lagi. Backup. Orang makan budu backup. Boleh. Kita makan nasi, bukan makan budu, tapi budu lepas tu cicah lah. Jadi benda yang makruh lah. Benda yang makruh, direct makruh, maka jangan bismillah. Ataupun dia bukan haram, bukan makruh, dia benda lekeh, benda kotor, benda hina, tapi tak haram. Apa? Nak buang kahak. Buang kahak kan? Hijau. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Sebab lekeh. Contoh, nak buang yang besar. Masa nak buang tu, masa nak buang yang kecil, buang yang besar. Bukan masuk toilet, masuk tu bismillah. Sunat. Masa nak buang, apa-apalah yang lekeh-lekeh. Nak buat baja, ambil tahi, campur dengan tanah. Masa ambil tu, campur tu, lekeh tu, jangan bismillah. Tak boleh bismillah. Sebab benda tu benda lekeh, benda keji, benda kotor. Walaupun tidak haram, benda tu tak haram. Yang tiada dimulai, okay, yang tiada dimulai dengan bismillah, okay, kena mula yang tak bismillah ha? Yang tak baca bismillah, maka iaitu terpotong, iaitu tiada berkat. Tiada berkat. Maksud tak ada berkat adalah ataupun kurang berkat adalah macam mana? Natijah, keputusan dia tu kurang. Dia punya hasil tu kurang. Hasil kurang. Ada dua maksud. Tidak berkat ada dua maksud. Tiada berkat. Pertama, hasilnya kurang, natijahnya, keputusannya kurang. Yang kedua, sempurna zahir je, batin tak sempurna. Tu maksud dia, tak berkat tu. Duit banyak tapi tak berkat, maksudnya hasilnya kurang. Macam mana? Dan daripada duit yang banyak, tak boleh pun dapat pahala dengan duit tu, malah dapat dosa lagi. Tu maksud dia. Luar nampak sempurna, banyak duit, tapi sebenarnya duit tu duit rompak, rasuah apa semua. Tak berkat. Tu maksud tak berkat. Luar nampak sempurna, dalam hakikatnya tak sempurna. Ataupun tak berkat dengan maksud tak sampai hasilnya tidak memuaskan. Hasilnya tidak memuaskan. Berkat itu masuk berkah, barakah. Ilmu kitab yang berkat, tandanya beratus tahun orang nak baca lagi. Tu tanda. Kitab yang berkat. Ilmu yang berkat, maksudnya dengan ilmu tu dapat amal, dapat share. Ada ilmu tapi tak dapat share. Ilmu tak berkat. Bukan ilmu salah, ilmu tidak berkat. Bukan ilmu salah. Sebab hanya boleh kat dia je. Dia tak boleh pun sampai kat orang. Kalau boleh amal kat dia, okey lagi, berkat lah tu. Okey dah kalau amal. Ini amal pun tak ada, tak boleh. Ilmu banyak, tak berkat ilmu tu. Mungkin salah niat, belajar kerana lain. Rezeki tak berkat, maknanya tak dapat digunakan untuk kebaikan. Umur tak berkat, maknanya bertambah umur tapi kebajikan pahala tak bertambah.
Itu maksud umur tak berkat. Keluarga tak berkat menandakan walaupun ramai anak cucu, tapi anak cucu semua duk langgar perintah Allah. Dia panggil keluarga tak berkat ataupun keturunan yang tak berkat. Mana nak berhenti ni? Kita kena berhenti kat wabihi nasta'in. Kemudian kata, adapun makna bismillahirrahmanirrahim telah dinyatakan dia oleh musannif dengan katanya. Maksud bismillah dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukminin. Jadi dengan nama Allah, bismillah, Tuhan yang amat murah, Ar-Rahman, lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin, Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim tu panjang pula maksud dia. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah, pemurah, Ar-Rahim, lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin. Ar-Rahim tu panjang maksud dia. Ar-Rahman maksudnya pemurah. Biasanya kalau cakap murah ni, yang lebih dekat dengan kita bukan Ar-Rahman tu murah, bukan. Yang dekat bolehlah murah, tapi yang lebih dekat dengan kita adalah boros. Tu maksud Ar-Rahman. Maksud boros ni bagi tak kira, tak berkira langsung. Orang pancitkan tayar dia bagi duit. Orang tumbuk dia bagi. Tu boros. Kalau pemurah, orang tumbuk dia tak bagi dah orang tu, dia bagi orang lain aja. Tu baru pemurah. Ini lebih pada tu, boros. Tak kira siapa, kecil besar. Jadi Allah yang bersifat Rahman bagi kat semua makhluk, kecil besar, binatang tak binatang, orang sembah Allah, orang syirik pada Allah, orang maki Allah, tetap dia bagi juga. Boros. Ar-Rahman. Ar-Rahim hanya dapat dekat orang yang tak apa dia, mengasihani hambanya yang mukmin. Tambah lagi di akhirat, bukan di dunia. Dunia Ar-Rahman semua dapat. Kita dapat ni semua dengan Rahman Allah. Orang kafir dapat pun dengan Rahman Allah. Orang lawan Allah pun dapat dengan Rahman Allah. Dapat rezeki sebagainya dengan Rahman Allah. Tapi akhirat nanti dia takkan dapat Rahim Allah. Hanya orang beriman yang mukmin saja yang dapat Rahim Allah. Kita nak kat sana lah nanti, terlepas daripada neraka dan sebagainya. Dan makna wabihi nasta'in telah dinyatakan dia oleh musannif. Kan sambung tadi, mula-mula kitab Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis dah, dekat sejam. Tu je dunia syarah. Lepas tu wabihi nasta'in, nak syarah tu pula. Maksud dia apa? Telah dinyatakan dia oleh musannif dengan katanya. Maksud wabihi nasta'in, dan dengan dia kami minta tolong mulai risalah ini. Maksudnya aku baru nak karang ni, baru Bismillahirrahmanirrahim wabihi nasta'in. Maksudnya pengarang tengah tulis ni dengan nama Allah, dengan tujuan nak ikut kitab terdahulu, dan wabihi nasta'in, ya Allah siapkanlah kitab ni. Ya Allah tolonglah aku nak karang kitab ni. Perlu nak karang kitab, perlu bantuan Allah. Saya dah lalu dah, sampai sekarang tak siap-siap lagi karang kitab. Dah hampir siap, dah hampir dah, tapi tak boleh. Ada je problem, ada je masalah. Sekarang ni dah hantar kat Indonesia dah kitab yang saya buat tu. Nak suruh orang kritik orang sana, sebab orang Malaysia sangat baik. Ini macam ustaz Malaysia, ustazah Malaysia ini macam. Apa ini macam? Bagi kitab kita suruh kritik, dia kata good. Aku nak kau kritik supaya bila dah cetak nanti tak kena kritik. Bila kritik awal-awal, ini awal-awal lagi good. Akhir sekali tak boleh jadi orang Malaysia ni. Baik dah. Akhir macam mana hantar ke Indonesia? Bisa pak, bisa. Ambil kau bisa. Dah sebulan dah tak settle lagi kritik. Bila dia kritik, kita boleh ubah. Bila kita cetak nanti banyak-banyak, ribu-ribu, tak adalah orang kritik dah. Ini bagus je dia buat. Good tu je. Kita tunggu baca, lepas tu kalau ada salah bagi tahu. Aku nak ubah dengan segera. Semua terbaik. Tak boleh orang Melayu ni. Baik sangat. Akhir sekali hantar Indonesia dah sebulan dah. Tak boleh siap lagi. Sebab apa? Terlupa nak tulis wabihi nasta'in kat kitab tu. Lepas ni kena tulis. Kita tulislah bismillah, alhamdulillah, semua cukup. Tapi wabihi nasta'in, ya Allah bantulah aku. Tulis. Minta memang minta, tulis kena tulis. Minta lain, tulis lain. Minta memang minta lah masa nak karang tu. Tak tulis. Lepas ni saya nak tulis. Lepas bismillah tu wabihi nasta'in. Minta Allah tolong
siapkan kitab. Masa tu dia baru tulis apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tu je baru. Dah minta dah. Dah gegigil lah. Ya Allah tolonglah siapkan. Kita dah tak siap-siap, baru minta. Itulah beza kita dengan dia. Nak macam mana? Mengaku lah. Kena mengaku lah. Yakni kami minta kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas memulai karangan ini dan menyempurnakan dia. Biarlah Allah tolong mulakan, kita dah mula ni dan habis. Kemudian maka berkata musannif, cerita lain pula. Musannif kata pula alhamdulillahilladzi fataral alama biqudratihi. Apa benda pula tu? Kenapa pula alhamdulillah? Akan datang. Tunggu dulu. Selanjutnya tasbih kafarah dan salatu subhanallah. Astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati.